Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sambutan Hari Pekerja 1 Mei setiap tahun yang kita sambut bukan semata-mata untuk kita bermalas-malas, untuk kita sambut hari cuti, rehat di rumah, ataupun 1 Mei bukan merupakan satu hari untuk kita berdemonstrasi, tunjuk perasaan, untuk menuntut majikan kita bagi kita naik gaji, tetapkan gaji yang bagus, yang baik, sedangkan diri kita tidak memberi apa-apa productivity untuk setelah kita diberi begitu imbuhan gaji yang menarik, tetapi kita tidak memberi apa yang dibayar oleh kita. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Untuk pengikut setia Forum Perdana Ehwal Islam, jangan lupa seperti biasa ikuti perbincangan melalui Facebook Forum Perdana Ehwal Islam untuk bersama-sama dengan penulis untuk kita bincangkan satu tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur pada malam ini, iaitu Rahsia 7 Pintu. Macam cerita P. Ramlee lah. Rahsia 7 pintu, banyak pintu rahsia ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengetahui apakah rahsia 7 pintu itu, jangan ke mana-mana, ikuti Forum Perdana Ehwal Islam di TV1. Elok saya perkenalkan dua panelis, dua orang tokoh yang telah bersama-sama dengan saya di atas pentas ini. Di sebelah kiri saya, paling hampir dengan saya, ialah Sahibus Samahah Ustaz Haji Kifli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana perjalanan dari Sarawak ke Putrajaya? Alhamdulillah, kemudahan sekarang ini sangat selesa, perjalanan yang pantas dengan rezeki daripada Allah. Alhamdulillah. Itu salah satu rahsia 7 pintu. Betul. Panelis kita yang kedua, ini orang pertama kali menyertai warga Forum Perdana Ehwal Islam, iaitu Profesor Dr. Muhayya bin Haji Muhammad, nama yang tidak asing lagi dalam dunia motivasi, dalam dunia dakwah yang ada pada hari ini. Prof. Dr. Muhayya ini adalah merupakan seorang pengamal perubatan, merupakan seorang pakar mata. Jadi pada malam ini boleh Prof berkongsi tentang rahsia nak menjaga kecantikan mata? InsyaAllah boleh. Prof, mata saya bersilau, boleh buat appointment terus lepas ni? Boleh, ada. Boleh, insyaAllah Ustaz. Sebenarnya mata tidak semestinya mata yang kita pandang tu Prof. Mata ini barangkali mata hati, betul, mata akal kita. Betul. Jadi pada malam ini saya harap Prof dapat berkongsi tentang bagaimana kita nak membaik pulih mata hati kita, mata akal kita, insyaAllah. Prof, terima kasih pada Prof. Muslimin dan muslimat sekalian, Rahsia 7 Pintu, untuk sekali lagi saya war-warkan Facebook Forum Perdana Ehwal Islam untuk sama-sama mengikuti perbincangan pada malam ini, dan saudara juga boleh memberi pandangan melalui Facebook dan akan saya bacakan persoalan atau pandangan sekiranya sesuai dengan apa yang kita perbincangkan pada malam ini. Saya nak minta panel kita pertama, saya bersama Ustaz Haji Kifli, tentang tajuk Rahsia 7 Pintu. Kita sebenarnya nak membincangkan satu topik soal kita nak mencari rezeki. Sempena dengan Hari Pekerja ini ialah kita sebagai pekerja ialah tidak lain dan tidak bukan, kehidupan kita ini nak mencari rezeki, satu kewajipan, satu tuntutan kita mencari rezeki untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita dan sebagainya. Tetapi persoalannya ialah tentang tajuk Rahsia 7 Pintu ini. Adakah bagi Islam itu untuk kita mencari rezeki ini hanya 7 pintu sahaja? Ataupun apakah yang dimaksudkan di sebalik rahsia 7 pintu itu? Sila Ustaz mulakan. Terima kasih pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu bila kita bicarakan tentang Ar-Razzaq, iaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Sempena dengan kita menyambut tentang Hari Pekerja, kita bicarakan soal rezeki, soal rahsia 7 pintu ini. Tetapi saya cuba melebarkan perbincangan ini. Perlu kita tekankan bahawa rezeki Allah itu sangat luas, kerana Allah yang menciptakan kita, menciptakan muka bumi ini. Kita bicarakan soal lautan, Allah sediakan rezeki dalam lautan itu. Allah sediakan daratan, Allah telah turunkan, anugerahkan rezeki kepada kita. Maka bila kita bicarakan soal rezeki ini, sesungguhnya di sana banyak pintu-pintu rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Kalau kita klasifikasikan sebagai bidang pekerjaan kita, di atas barisan panel saja, kalau profesor tadi sebagai seorang pakar mata, saya pula bekerja sebagai seorang pegawai kerajaan, dan ustaz pun sebagai pegawai kerajaan. Jadi itu salah satu daripada pintu rezeki kita, iaitu kita bekerja dengan kerajaan.
kerajaan ataupun perkhidmatan awam, juga bekerja sebagai pekerja swasta, juga bekerja sebagai berniaga, kita bekerja sendiri dan 1001 macam pekerjaan sebagai pintu-pintu rezeki anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah 7 rahsia itu, ialah kita nak gambarkan di sana amalan-amalan yang membantu kita insya-Allah untuk mendapat rezeki yang banyak, dan bukan saja soal rezeki yang banyak, tapi saya nak sebutkan tentang keberkatan rezeki itu. Mungkin gaji kita 10,000, 5,000, 2,000 ataupun yang minima sekarang telah diumumkan 900, 800 ringgit Malaysia. Kita rezeki itu banyak itu yang kita perolehi, tapi ada satu lagi rahsia dalam rezeki itu, keberkatan rezeki itu. Orang yang mendapat gaji sebanyak 900 ringgit Malaysia, mungkin ada seorang dapat 10,000 ringgit Malaysia. Dari sudut keberkatan kita tak tahu. Orang yang dapat 900 mungkin rezeki dia lebih barakah, ataupun yang 10,000 itu lebih barakah, bergantung kepada bagaimana kita mendapatkan sumber rezeki itu dan bagaimana kita menginfakkan rezeki itu. Dan juga yang paling penting, amal-amal yang kita lakukan. Sebab itu kalau kita boleh sebut 7 rahsia pintu tu Ustaz dan para penonton yang dihormati sekalian, amal-amal yang membawa kepada rezeki itu, yang pertamanya bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin dicintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bertakwa dengan Allah. Takwa itu maksudnya kita memelihara ketentuan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan sayang dengan kita. Sebab Allah melihat kita adalah merupakan hamba-Nya yang committed, yang menerima segala hukum, melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah yakinlah bahawa Allah akan anugerahkan kepada kita kehebatan rezeki itu, keberkatan rezeki itu apabila kita bertakwa. Yang kedua, kalau kita bicarakan soal tawakal pada Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, kita berdoa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerah diri padanya. Kerana rezeki itu datang daripada Allah. Sifat Ar-Razzaq itu kita tentukan, kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada dalam otak kita, dalam minda kita, kita hanya mengatakan kerana saya rajin maka saya dapat rezeki itu. Semuanya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setelah kita melakukan segala usaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan diri kepadanya semata-mata. Yang ketiga ialah solat, iaitu inilah merupakan amalan yang paling pertama sekali akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerja kalau kata 8 hingga 5 petang, nak jadikan kerja kita sebagai ibadah, kalau tinggalkan salat zuhur, kerja kita hari itu tidak dikira sebagai ibadah. Maka untuk kita mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang barakah tadi, rezeki yang halal, rezeki yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kefarduan salat itu hendaklah kita tunaikan. Malah ada salat sunat yang akan membawa juga kepada keberkatan rezeki kita. Solat tahajud bangun malam, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat duha digambarkan sebagai magnet rezeki, yang insya-Allah dengan solat itu Allah akan bagi kepada kita anugerah rezeki yang diridainya datang daripada pelbagai sumber. Kemudian yang keempatnya ialah kita membaca Al-Quranul Karim. Kita nak mendapatkan segala rahmat, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kan dalam Al-Quran itulah panduan-panduan. Kita nak menjadi seorang pekerja yang berintegriti, kita ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat adil, amanah kepada apa yang telah dia berikan kepada kita melalui Al-Quran lah yang ada dalam sumbernya. Maka hendaklah dibaca dan difahami Al-Quran itu untuk membentuk diri manusia sebagai sumber, sebagai human capital ataupun manusia, modal insan yang sangat penting. Kemudian yang kelima ialah zikir. Kemudian kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang keenam. Dan yang ketujuh sekali lah usaha yang bersungguh-sungguh. Inilah kalau kita boleh ambil pengajaran amalan-amalan ataupun usaha yang cukup baik untuk kita lakukan mendapat rezeki yang berkat, rezeki yang banyak yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Ustaz Haji Kifli Yassin atas mukadimah tentang tajuk rahsia 7 pintu yang cuba kita kupaskan pada malam ini. Apa yang dapat saya simpulkan Ustaz ialah dalam kita nak mencari rezeki, dalam kita bekerja ini, 7 pintu itu kita simpulkan kepada pintu yang halal, pintu yang haram, dan satu lagi adalah pintu yang syubhat. Kita cuba cek tengok adakah rezeki yang kita pekerjaan yang kita lakukan hari-hari adalah pekerjaan yang halal. Yang kedua, kita cek tengok adakah pekerjaan yang kita lakukan pekerjaan yang haram, dan yang ketiga ialah adakah pekerjaan yang kita lakukan itu adalah syubhat. Segalanya akan berkait rapat dengan rezeki yang kita perolehi dan akan memberi kesan kepada jiwa kita, jiwa keluarga kita dan orang yang paling hampir dengan kita. Prof, kalau kita lihat tidak kurang masyarakat kita apabila bekerja, dia tak
tak melihat kepada perkara-perkara halal haram ini. Yang penting bagi dia ialah dia dapat apa yang dia hendak itu. Soal hukum, soal integriti, entah apa di mana. Maka yang penting bagi dia ialah apa yang dia hendak, mesti dia dapat. Jadi pandangan Prof bagi pekerja yang macam ini, macam mana Prof? Agar termasuk dalam rahsia 7 pintu tu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan suatu undang-undang Ustaz sebelum jawab soalan tu ya. Dia panggil Undang-Undang Kompensasi. Bererti apa yang kita dapat hanya berdasarkan nilai yang kita beri. Contohnya, kita sebagai seorang pekerja, kita memberi nilai kepada organisasi kita, maka kita akan mendapat imbuhan setimpal dengan nilai yang kita beri. Jadi kalau ada di antara kita pekerja yang tidak mengamalkan sifat yang jujur, maka tentu susah. Sebelum itu saya nak perkenalkan juga 3 prinsip yang saya rasa semua organisasi patut amalkan. Yang pertama, integriti yang tinggi. Bererti sangat telus apa yang kita cakap, kita buat, sebab integriti itu satu yang dikatakan satu yang whole, yang jelas. Yang kedua ialah kita hendaklah melayan orang lain lebih baik daripada kita ingin dilayan. Contohnya, kita sebagai seorang doktor atau pekerja kerajaan atau apa bidang sekalipun, kita sentiasa meletakkan diri kita dalam orang lain supaya kita ada sifat empathy. Jadi kita menjadi seorang pekerja yang insya-Allah amat jujur ya. Kerana kita tak suka ditipu, maka kita tak akan menipu orang. Yang ketiga ialah kita buat lebih daripada apa yang diperlukan, atau bahasa Inggerisnya going the extra mile. Kerana sebenarnya Undang-Undang Kompensasi mengatakan kalau kita bergaji 2,000 tetapi kita hanya bekerja seolah-olah 1,000, maka 1,000 yang kurang itu akan diambil dengan bentuk yang lain. Contohnya, kita tidak bahagia. Yang kedua, mungkin anak kita nakal. Yang ketiga, mungkin kita berpenyakit. Yang keempat, mungkin wang kita diragut, beg kita diragut. Kerana sebagai seorang doktor yang dah lama bertugas ya, kadang-kadang Ustaz saya perhati bila saya buat pembedahan mata pada orang yang beriman, yang baik, Masya Allah, pembedahan yang sama, dengan mesin yang sama, penyakit yang sama, doktor yang sama, tapi hasil berbeza pada orang berlainan. Jadi ni saya kata nak celik mata hati Ustaz. Kalau kita hanya guna mata fizikal, kita nampak depan mata. Tapi mata hati, mata datang daripada lubuk hati yang bersih, di mana kita ingin melihat apakah hikmah Allah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang Ustaz kalau saya buat pembedahan mata pesakit tu kan, katakanlah tengah buat, tiba-tiba susah pembedahan tu. Kadang-kadang mesin rosak, kadang-kadang kantar nak letak tu pun tiba-tiba terpusing. Saya kata apa pada pesakit tu? Pakcik atau makcik istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang kita masa muda ni, terutama masa kita bekerja, kita sedang berpengaruh. Kadang-kadang kita menganiaya orang lain tanpa sedar. Sebab itu Ustaz, sebaliknya yang penting ya dalam 7 pintu yang Ustaz Kifli kata tadi, apabila kita tidak mengamalkan apa yang disebut tadi, maka tentu sekali integriti tidak ada dan maka kita akan merana masa kita tua nanti. Ya, terima kasih pada Prof. Itu apa yang disampaikan oleh Prof itu sangat menyentuh jiwa saya dan membuka pintu mata hati saya. Kan untuk kita berfikir tentang apa yang sebenarnya yang telah kita lakukan dalam soal pekerjaan kita sebagai bekerja di mana saja kita bekerja, di pihak kerajaan, di swasta ataupun bekerja sendiri sebenarnya. Sebab itu di pihak kerajaan, Prof, kita telah mewujudkan Institut Integriti Malaysia yang orang kuatnya ada bersama dengan kita pada malam ini untuk memastikan nilai integriti masyarakat itu semakin tinggi. Dan begitu juga kita di JAKIM, Prof, kita telah mula menempatkan pegawai-pegawai agama di setiap kementerian jabatan untuk memastikan, untuk menerapkan nilai-nilai integriti, menghidupkan program-program integriti supaya dapat menghidupkan budaya bekerja integriti sebagaimana yang Prof sebut.